Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Izan binti Muhammad Azhari, merupakan wakil dari kumpulan 8 akan membentangkan tentang cabaran-cabaran kelestarian atau sustainability, etika dan peradaban dalam konteks di Malaysia dalam era globalisasi hari ini. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan tentang definisi kelestarian, etika dan peradaban. Etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak iaitu adat sopan santun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Etika juga merupakan ilmu pengetahuan yang berhubung dengan keupayaan menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Seterusnya ialah peradaban. Definisi peradaban ialah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Peradaban merupakan kemampuan manusia di dalam mengendalikan dorongan dasar kemanusiaannya untuk dapat meningkatkan kualiti hidup. Sementara dari hal itu, kebudayaan mengacu kepada kemampuan manusia di dalam mengendalikan alam dengan melalui ilmu pengetahuan serta teknologi. Kelestarian. Menurut Fisher, kelestarian bermaksud peranan sistem nilai dan kepercayaan dalam mencapai sesebuah kelestarian. Ramai yang bersetuju dan menerima bahawa acuan utama sistem nilai manusia adalah agama. Terdapat banyak cabaran di dalam agenda membina kelestarian atau sustainability, etika dan peradaban dalam konteks di Malaysia dalam era globalisasi hari ini. Antara cabaran-cabarannya ialah yang pertama, kepelbagaian latar kependudukan masyarakat Malaysia. Yang kedua, masyarakat yang mementingkan kebendaan. Yang ketiga, pengaruh media massa. Yang keempat, keruntuhan institusi keluarga. Yang kelima, tiadanya sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri. Dan yang keenam ialah kepimpinan negara yang lemah. Cabaran yang pertama ialah kepelbagaian latar kependudukan masyarakat di Malaysia. Kemasukan etnik baru yang mempunyai latar belakang etika dan budaya yang berbeza apabila dibandingkan dengan masyarakat Melayu di Malaysia. Perkara sebegini akan mengakibatkan berlakunya kurang persefahaman antara kumpulan etnik ini kerana di Malaysia sendiri terdapat banyak pendapat, pandangan dan sejarah mengenai etika dan peradaban daripada sejarawan-sejarawan sejak dahulu lagi. Oleh itu, perkara ini juga akan memberikan impak dan cabaran dalam melestarikan etika dan peradaban di Malaysia. Cabaran yang seterusnya ialah masyarakat yang mementingkan kebendaan. Masyarakat lebih bersifat materialistik sehingga mengetepikan nilai etika dalam diri mereka. Ibu bapa akan semakin mementingkan kebendaan kerana memikirkan taraf hidup yang semakin tinggi. Sebagai contoh, ibu bapa bekerja lebih masa sehingga mengabaikan anak-anak. Ibu bapa perlulah menyusun jadual harian mereka dengan sebaik-baiknya dan sistematik supaya anak-anak yang sepatutnya menjadi keutamaan tidak terabai. Masyarakat semakin lupa bahawa anak juga merupakan amanah daripada Tuhan yang perlu dijaga dengan baik. Tidak kira usia sama ada tua atau muda, kekayaan dan kebendaan merupakan perkara yang utama dalam kehidupan masa kini. Jalan penyelesaian yang mudah supaya masyarakat tidak terlalu mementingkan kebendaan ialah berbalik kepada nilai-nilai yang diajar oleh agama. Tiada guna bermegah-megah dengan kemewahan jika akhir hayat hidup tidak diredai Tuhan. Cabaran yang ketiga ialah pengaruh media massa. Pembentukan akhlak masyarakat menghadapi cabaran dari pengaruh media massa yang memberi kesan negatif kepada akhlak masyarakat khususnya golongan remaja. Media massa haruslah berperanan bersama dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi membentuk, memupuk dan mempromosikan nilai-nilai akhlak yang mulia. Pengamal media haruslah bersedia mengkritik dan mendedahkan setiap perlakuan yang menyimpang dari nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat. Setiap paparan dan rancangan yang disiarkan haruslah mengambil kira kesannya kepada masyarakat sama ada jangka masa panjang atau pendek dan tidak hanya memikirkan keuntungan atau populariti semata-mata. Cabaran seterusnya adalah keruntuhan institusi keluarga. Keluarga merupakan komponen penting dalam proses pembentukan masyarakat dan seterusnya negara. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara tidak akan sempurna.
Islam memandang keluarga sebagai sebuah institusi pencorak masyarakat yang bakal dibina. Malangnya, kehidupan manusia pada hari ini semakin jauh daripada nilai-nilai moral yang terkandung di dalam Al-Quran. Saban hari, bilangan anak-anak muda yang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak diingini semakin meningkat. Hal ini merupakan akibat daripada institusi kekeluargaan yang runtuh. Institusi kekeluargaan yang telah runtuh akan mendatangkan masalah yang besar kepada amalan nilai-nilai murni remaja kerana mereka kurang mendapat pendedahan mengenai mana satu perkara yang positif dan juga negatif serta kurang mendapat kasih sayang daripada keluarga. Institusi keluarga yang diterajui oleh ibu dan bapa wajib memainkan peranan yang utama dalam membentuk akhlak anak-anaknya kerana masyarakat sebenarnya adalah jelmaan dari set-set keluarga. Cabaran yang kelima ialah tiadanya sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri. Kerosakan suatu bangsa berlaku apabila kerosakan moral yang berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab membudaya pada bangsa itu. Menggudat Yaljan 1986. Aspek tidak bertanggungjawab ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu tanggungjawab terhadap diri dan orang lain dan tanggungjawab terhadap harta benda. Sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap orang lain seringkali dikaitkan dengan sikap mementingkan diri sendiri dan sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap harta benda pula berkait rapat dengan merosakkan harta benda awam. Individu yang tidak bertanggungjawab akan terus terjerumus ke kancah masalah sosial jika tidak dididik dengan betul. Cabaran-cabaran kelestarian atau sustainability etika dan peradaban yang terakhir ialah kepimpinan negara yang lemah. Seseorang pemimpin itu akan dijadikan sebagai idola dan ikutan oleh rakyat-rakyatnya sekiranya pemimpin itu sendiri gagal untuk menerapkan nilai etika dalam diri apatah lagi rakyat-rakyatnya. Pemimpin yang tidak berkualiti akan menyebabkan berlakunya keruntuhan etika dalam sesebuah negara itu. Apabila sesebuah negara itu memperoleh seorang pemimpin yang berwibawa dan beretika, nescaya masalah perebutan kuasa politik dan ekonomi dapat dielakkan dan dikawal dengan sebaiknya daripada berlaku. Pemimpin yang beretika mampu menghasilkan rakyatnya yang beradab serta dapat mengekalkan peradaban sebuah organisasi yang setaraf dengan pembangunan negara yang kian membangun. Kesimpulannya ialah Malaysia merupakan negara yang sedang membangun. Banyak perubahan yang berlaku tidak kira sama ada dari segi pembangunan, kemajuan teknologi, sikap manusia pada era globalisasi kini juga turut berubah. Nilai etika dan moral semakin lama semakin lenyap mengikut peredaran masa. Semakin maju negara, semakin kurang nilai etika dan moral dalam diri masyarakat Malaysia. Sehubungan dengan itu, setiap masyarakat perlulah menanamkan nilai etika dan moral dalam diri mereka supaya negara menjadi aman, damai dan sejahtera. Seterusnya, pembangunan negara akan terus maju selaras dengan sikap masyarakat yang beretika dan bermoral tinggi. Hal ini sekaligus dapat mengatasi cabaran-cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Sekian daripada saya, Wakil Kumpulan 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.